Selamat sejahtera kepada para pelajar yang menonton video ini. Marilah kita ulang kaji topik tingkatan 4 dahulu. Kebarangkalian ialah kemungkinan suatu keadaan yang akan berlaku. Ruang sampel mengandungi kesudahan yang diperoleh dalam suatu uji kaji. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat. Contohnya, satu nomor dipilih secara rawak daripada set yang diberikan, senaraikan kesudahan bagi setiap peristiwa. Sila senaraikan ruang sampel dahulu, selepas itu senaraikan kesudahan mengenai peristiwa masing-masing. Formula yang paling biasa digunakan ialah formula yang dipaparkan di sini, untuk mengira kebarangkalian suatu peristiwa yang akan berlaku. Pertama, senaraikan ruang sampel dan peristiwa yang mengenai. Bilangan kesudahan set A ialah 1. Bagi set B, bilangan kesudahan ada 2. Masukkan nomor dalam formula, jawaban ialah 1/6 dan 1/3. Marilah kita sambungkan dengan topik kebarangkalian tingkatan 5 yang lebih menarik. Jika kebarangkalian ialah kosong, peristiwa itu tidak mungkin berlaku. Jika kebarangkalian ialah 1, peristiwa itu pasti akan berlaku. Contohnya, satu kotak mempunyai 10 anak patung biru. Satu anak patung dicabut dari kotak tersebut. Kebarangkalian anak patung itu berwarna merah ialah kosong, karena tiada anak patung merah di dalam kotak itu. Kebarangkalian anak patung itu berwarna biru ialah 1 karena hanya ada anak patung biru di dalam kotak itu. Bilangan peristiwa A berlaku ialah hasil darab kebarangkalian peristiwa A berlaku dan bilangan percobaan. Contohnya, kebarangkalian Ali datang lambat ke sekolah ialah 1/20. Berapa kali Ali akan datang lambat ke sekolah dalam setahun sekiranya jumlah hari persekolahan ialah 200. Berdasarkan formula tadi, jawaban ialah hasil darab 1/20 dan 200, yaitu 10. Seterusnya, kita akan belajar kebarangkalian peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam satu ruang sampel adalah terdiri daripada semua kesudahan yang bukan kesudahan A. Kebarangkalian peristiwa pelengkap A ialah 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. Contohnya, satu nomor dipilih daripada set X. Cari kebarangkalian memilih nomor yang bukan persegi sempurna. Kebarangkalian peristiwa A ialah 7/50. Jawabannya, kebarangkalian peristiwa pelengkap A ialah 43/50. Sekarang kita akan belajar berkenaan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah peristiwa hasil daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. Kesudahan peristiwa bergabung A atau B merupakan unsur-unsur bagi kesatuan A dan B, yaitu A kesatuan B. Inilah formula yang digunakan untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung A atau B. Contohnya, satu nomor dipilih secara rawak daripada set 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cari kebarangkalian bahwa satu gandaan 3 atau 4 terpilih. Masukkan dalam formula dan kita dapat jawaban setengah. Kesudahan peristiwa bergabung A dan B merupakan unsur-unsur bagi persilangan A dan B, yaitu A silang B. Inilah formula yang digunakan untuk menyelesaikan soalan. Contohnya, satu nomor dipilih secara rawak daripada set 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Cari kebarangkalian bahwa satu gandaan 3 dan satu nomor genap dipilih. Kita menggunakan formula yang diperkenalkan dan akhirnya kita dapat 1/4. Bagaimana menyelesaikan soalan kebarangkalian dengan gambar rajah pokok? Marilah kita belajar cara membuat gambar rajah pokok.
Aktiviti 1 mempunyai 2 elemen yaitu A dan B, tuliskan. Aktiviti 2 mempunyai 2 elemen yaitu C dan D, tuliskan. Tuliskan kesudahan. Contoh soalan. Pertama sekali, buatkan satu gambar raja pokok. Sekarang kita menyelesaikan soalan A dengan formula yang diperkenalkan untuk menyelesaikan soalan berkaitan peristiwa A atau B, dan kita dapat jawaban 2/3. Sekarang kita menyelesaikan soalan B dengan formula yang diperkenalkan untuk menyelesaikan soalan berkaitan peristiwa A dan B, dan kita dapat jawaban 1/6. Untuk soalan pertama, kita akan kira dahulu kebarangkalian untuk memilih sebatang pen warna biru yang awal. Kita akan ambil 1/3/8 dan mendapat 5/8. Kemudian kita akan kira kebarangkalian untuk memilih pen biru yang akhir 1/3/4, iaitu kebarangkalian pen merah yang akhir dan mendapat 1/4. Sekarang kita akan kira bilangan awal pen biru dengan menggunakan kebarangkalian yang awal iaitu 5/8 dan didarab dengan jumlah pen yang awal iaitu 56 dan akan mendapat 35. Sekarang kita akan menggunakan unknown untuk mencari bilangan pen biru yang perlu dikeluarkan. Unknown yang saya akan gunakan ialah Y. So kita kena tulis Y sama dengan bilangan pen biru yang perlu dikeluarkan. Sekarang kita akan buat equation dan kita akan masukkan Y ni ke dalam equation. Kita akan ambil bilangan awal pen biru tolak Y dan dibahagi dengan bilangan awal, jumlah bilangan awal pen dan tolak Y sama dengan kebarangkalian akhir pen biru. Sekarang kita akan selesaikan equation ini untuk mendapatkan berapa Y. Akhir sekali, kita akan dapat Y sama dengan 28. Jadi kita akan buat konklusi, bilangan pen biru yang perlu dikeluarkan ialah 28. Untuk soalan kedua, kita perlu mencari kebarangkalian kad yang dikeluarkan adalah kad huruf B dan kad kedua yang dikeluarkan adalah kad huruf I. So kad huruf B kita ada 2. Kita akan over dengan total kad darab dengan bilangan kad I over dengan total tapi tolak 1 sebab tadi kita dah buat keluar kad yang pertama. Jadi over 10 dan kita akan dapat 2/55. Untuk soalan kedua, dua keping kad adalah kad yang sama huruf dan kad yang sama huruf dalam perkataan probability adalah kad huruf B dan I. So kita akan cari kebarangkalian BB atau II. So bila kita guna atau, kita akan guna tambah. So untuk BB 2/11 darab dengan 1 sebab tadi dah kurang 1 kad B per 10 kerana dah kurang jumlah kad 1. Sama juga dengan I. Dan last sekali kita akan dapat jawapan. Untuk soalan ketiga, kita kena cari jumlah kicauan vanila. Awal-awal kita kena kira kebarangkalian untuk mendapatkan kicauan vanila. Kemudian untuk mencari jumlah kicauan bela, kita hanya perlu terbalikkan kebarangkalian kicauan vanila dan darab dengan jumlah kicauan vanila. Jadi 5/2 darab dengan jumlah kicauan vanila 12 dan dapatlah 30.